Hishamuddin minta maaf hisap vape dalam Dewan Rakyat. Klip video selama 9 saat yang menunjukkan Menteri Luar itu menghisap vape di Dewan Rakyat tular di media sosial. Menteri Luar Hishamuddin Hussein membuat permohonan maaf kepada Dewan Rakyat selepas video beliau menghisap vape semasa persidangan menjadi tular di media sosial. "Maaf, saya tidak sedar. Ia adalah tabiat baru. Saya minta maaf kepada Dewan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi," ucapnya di Twitter. Terdahulu seorang netizen yang dikenali sebagai Muhammad Syamin berkongsi sebuah klip video selama 9 saat di Twitter menunjukkan Hishamuddin menghisap vape sambil memakai pelitup muka semasa persidangan sedang berjalan. Berikut adalah paparan video yang telah dikongsikan oleh Muhammad Syamin menerusi Twitternya. Menurut netizen tersebut, "Adoi buat hal lah," ciap Muhammad Syamin. Beliau turut berkongsi video tersebut kepada bekas Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad sambil menulis, "Dr. Zul, tengok ini ada orang hisap vape dalam Dewan." Sehingga pukul 3.30 petang, video tersebut dilihat lebih 38,700 kali oleh warga maya dan ciap semula sebanyak 800 kali serta menerima lebih 400 komen. Dalam perkongsian berita yang lain, SPRM panggil Lim Guan Eng. Terdapat spekulasi mungkin Lim ditahan. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu akan disoal siasat projek terowong bawah laut di Pulau Pinang bernilai RM6.3 bilion. Bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng dipanggil ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya malam ini. Beliau akan berada di sana untuk disoal berkaitan projek terowong bawah laut di Pulau Pinang yang bernilai RM6.3 bilion. Sebelum itu timbul spekulasi bahawa bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu akan ditahan SPRM malam ini. Bercakap kepada Malaysia Kini, Lim berkata, "Tidak ada sebab bagi SPRM memanggilnya pada waktu malam. Tidak ada sebab mengapa SPRM harus menghubungi saya pada waktu ini. Mereka boleh mengatur waktu lain dan saya bersedia menemui mereka," katanya. Lim menambah beliau tidak pasti sama ada akan ditahan semalaman atau sebaliknya. Malaysia Kini telah menghubungi Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki untuk mendapatkan respons. Sementara itu, wartawan berkumpul di luar Ibu Pejabat SPRM berikutan spekulasi penahanan Lim malam ini. SPRM telah memanggil Lim sebanyak 2 kali bulan lalu, iaitu pada 22 Julai dan 25 Julai. Selain Lim, SPRM telah menamu bual Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Keun Yeow dan bekas Senator Dewan Rakyat Dr. Afif Bahardin bagi membantu siasatan berhubung projek itu. SPRM juga telah menahan bekas Ketua Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang Jeffrey Chew pada 1 Julai. Beliau direman selama 4 hari untuk membantu siasatan. Hai, kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Tuduhan timbalan speaker berat sebelah bikin panas Dewan Rakyat. Perkembangan dari Parlimen. Kekecohan tercetus hampir 10 minit ketika sesi penggulungan perbahasan bagi Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Kenyataan ahli Parlimen pembangkang speaker berat sebelah mencetuskan kekecohan hampir 10 minit ketika sesi penggulungan perbahasan usul menjunjung kasih titah yang di-Pertuan Agong bagi Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA di Dewan Rakyat. Situasi mula panas apabila Yeo Bin PH Bakri bangun mempertahankan dirinya menjawab dakwaan Datuk Salim Sharif BN Jempol mengenai 4 daripada 5 pembida yang berjaya dalam projek solar berskala besar pusingan ketiga LSS3 adalah dari syarikat asing ketika mencelah sesi itu. Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnon bagaimanapun tidak mengizinkan Yeo mencela dan memberi laluan kepada Menteri Kanan Datuk Dr. Samsul Anwar Nasra meneruskan penggulungannya. "Ini bukan sesi perbahasan YB Bakri Yeo. Ini sesi bertanya kepada Menteri Samsul Anwar, biar Menteri jawab," tegas Muhammad Rashid. Namun, Yeo yang juga bekas Menteri Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim berkeras mahu menjawab dakwaan Salim, sehingga Yeo mengeluarkan kenyataan Muhammad Rashid bertindak berat sebelah.
Menurut Yeo, adakah Tuan Speaker berat sebelah di mana menteri tidak berani menjawab soalan? Adakah ini adil? Soal Yeo lagi. Muhammad Rashid bagaimanapun menepis tuduhan itu. Saya seadilnya memutuskan ini flow waktu menteri menggulung. Saya sebut nanti menteri beri laluan kepada YB lain untuk bercakap. Susulan itu, Willy anak Mongin bersatu Puncak Borneo diikuti Awang Hashim Pas Pendang membangkitkan peraturan mesyuarat 36 yang meminta Yeo menarik balik kenyataan itu. Namun Yeo berkata akan menarik balik ungkapan itu dengan syarat beliau diberi ruang untuk mencela penggulungan menteri. Keadaan terus panas dengan perang mulut antara Yeo dan Muhammad Rashid sehingga memaksa timbalan yang dipertua Dewan Rakyat itu memberi 3 kali amaran supaya Yeo menarik balik tuduhan berat sebelah. Saya minta Yang Berhormat Bakri tarik balik kenyataan. Kalau tidak, saya terpaksa meminta bentara petugas Dewan Rakyat jalankan tugas. YB berdiri mencela tanpa kebenaran saya. YB Bakri Yeo, ini amaran kali ketiga untuk tarik balik kenyataan tanpa syarat, katanya. Kemudian Yeo menarik balik kenyataannya dan persidangan diteruskan. Sumber daripada Bernama. Bersama dengan berita sedikit ralat. Khairi masih belum move on, bukan Najib, menurut Puat. Kalau ikut dendam dan permusuhan dia, Najib Razak tidak sign SD sokong Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, kata ahli MT UMNO itu. Ahli Majlis Tertinggi MT UMNO Dr. Muhammad Fuad Zakarsi sekali lagi mengkritik bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin yang disifatkannya masih belum move on apabila terus mengaitkan Najib Razak dengan UMNO. Mengulas kritikan ahli Parlimen Rembau itu, Muhammad Fuad berkata bekas Perdana Menteri itu tidak pernah sesekali mengheret UMNO dengan pertuduhan yang dihadapinya di mahkamah. Malah Najib terus melangkah ke depan apabila menandatangani akuan bersumpah SD menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Soalnya kamu bangkit perkara yang tidak berbangkit, kononnya Najib mahu mengheret UMNO. Kalau soal move on, Najib sign tanda tangan SD setuju Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kalau ikut dendam dan permusuhan, dia tidak sign tanda tangan, tetapi dia mahu kerajaan move on demi rakyat. Ada Najib hasut KJ, Khairi dan ahli parlimen lain jangan sign. Bila PN Perikatan Nasional jadi kerajaan, ada Najib minta KJ dan MP UMNO desak Muhyiddin supaya gugur kes dia. Dan selepas dihukum bersalah, ada Najib minta KJ dan MP UMNO ugut Muhyiddin dengan undi tidak percaya, tulis Muhammad Fuad dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Semalam Khairi mengulang kenyataannya sebelum ini bahawa mesejnya tidak boleh dinafikan yang UMNO perlu bergerak ke hadapan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi itu dipetik Astro Awani berkata, masih ada yang mahu Najib kembali merajui parti sebagai Presiden UMNO walaupun beliau sudah didapati bersalah di mahkamah. Saya cakap benda yang menjadi rahasia terbuka sekarang ini. Masih ada yang berharap Datuk Seri Najib kembali sebagai Presiden UMNO. Ini yang saya maksudkan. Mereka tak nak cakap benda ini, tapi saya terpaksa cakap. Bagi saya, kita perlu bergerak ke hadapan, cari generasi baru untuk memimpin UMNO, katanya. Khairi berkata kenyataannya sebelum ini mengulas keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mensabitkan Najib bersalah atas 3 pertuduhan berkaitan dana RM42 juta dari SRC International Sendirian Berhad. Mengulas lanjut, Muhammad Fuad hari ini berkata, Najib sentiasa ikut keputusan jemaah berbanding Khairi yang kadang-kala enggan akur keputusan UMNO. Bila kamu kalah tanding Presiden UMNO itu bukan bermakna UMNO tolak orang muda, tetapi pengundi muda UMNO yang memilih Presiden pun tolak kamu. Terbukti selepas kamu kalah menghilang, kamu yang tidak move on. Jangan tegak benang basah, menurut Fuad. Menurut Fuad, beliau menegaskan sekali lagi, terbukti selepas kalah kamu menghilang, kamu yang tidak boleh move on. Jangan tegak benang basah, move on lah KJ, katanya lagi. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana mendengar video ini dan menonton hingga ke penghujungnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Anda juga digalakkan untuk menekan butang lonceng agar setiap kali saya berkongsikan berita ataupun video yang terbaru, Anda akan mendapat pemberitahuan. Dan jika Anda mempunyai sebarang komen, jangan lupa untuk tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Pastikan komen Anda berhema
serta menjaga sensitiviti yang lain.